Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syafa'ah. Makna syafa'ah ialah meminta sesuatu yang baik kepada orang-orang lain, di mana pada hari kiamat nanti Allah mengizinkan kepada sesiapa yang ia kehendaki di kalangan hamba-Nya untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang derhaka dan berdosa. Syafaat adalah di antara tanda rahmat Allah yang tidak terhingga kepadanya, hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang diizinkannya. Di antara perkara beriman kepada hari akhirat ialah kita percaya adanya asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah ialah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah mengizinkan sesiapa yang dikehendaki untuk menolong orang yang derhaka dan berdosa, supaya diringankan, sama ada dilepaskan daripada api neraka ataupun diringankan azab neraka. Firman Allah Ta'ala, "Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih." Suratul Baqarah ayat 255. Artinya, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Ayat ini menunjukkan bahawa syafaat itu hanya diizin oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tak izin, Nabi-Nabi pun tak boleh beri syafaat. Firman Allah Ta'ala, "Yawma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-Rahman wa radi'a lahu qawla." Surah Taha ayat 109. Artinya, dan pada hari itu, yakni hari kiamat, tidak berguna syafaat kecuali kepada orang yang diizin oleh Tuhan yang Maha Pemurah untuk memberi syafaat dan dia telah meredai perkataannya. Hanya orang yang Allah Ta'ala izin sahaja. Kalau Allah Ta'ala tak izin, maka tak jadi apa. Firman Allah Ta'ala, "La yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Surah Al-Anbiya ayat 28. Artinya, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diradai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Orang yang tinggi takwanya, yang tinggi berhati-hatinya takut kepada Allah, mereka sahaja yang Allah Ta'ala izin untuk memberi syafaat. Firman Allah Ta'ala, "La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-Rahmani 'ahda." Surah Maryam ayat 87. Artinya, mereka tidak dapat memberi syafaat kecuali orang yang telah mengadakan perjanjian di sisi Tuhan yang Maha Pemurah. Mereka yang mengadakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, perjanjian beriman dan mengerjakan amal yang soleh, dan mereka menunaikan janji itu dengan sungguh-sungguh, dengan tepat, menegakkan agama Allah Ta'ala. Mereka ini adalah kalangan yang diizin untuk memberi syafaat. Ayat-ayat ini dihuraikan oleh hadis. Mereka yang diizin oleh Allah untuk memberi syafaat ialah para anbiya, nabi-nabi, para ulama yang saleh lagi beramal dengan ilmunya,
ulama yang soleh dan beramal dengan ilmu dia, dan para syuhada, orang-orang yang masih syahid, juga para malaikat. Malaikat juga ada yang diizinkan memberi syafaat. Perkara ini dinyatakan oleh nas-nas yang sahih. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yawmal qiyamati thalathatun, al-anbiya'u, thumma al-ulama'u, thumma asy-syuhada. Akhrajahu Ibnu Majah. Artinya, memberi syafaat pada hari kiamat oleh tiga jenis manusia yang boleh bersyafaat, yaitu para anbiya tertinggalih, anbiya iaitulah nabi-nabi, orang yang Allah Ta'ala lantik jadi nabi dengan wahyu. Para ulama yang menjadi waris nabi-nabi, yang menunaikan pesaka nabi dengan betul, dan para syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, yang mati dengan ada saksi di sisi Allah, sama ada syahid dunia dan akhirat, ataupun syahid dunia sahaja, syahid akhirat sahaja. Syahid dunia tidak boleh memberi syafaat. Syahid dunia akhirat ialah mereka yang mati di medan perang, di medan perjuangan untuk menegakkan agama Allah. Itu syahid dunia dan syahid akhirat. Syahid akhirat ialah mereka yang mati kemalangan, yang mati beranak, perempuan yang mati haid dan nifas, yang mati taun, yang beberapa perkara lagi, yang mati tenggelam, dan yang mati dengan kemalangan, yang mati dengan cara yang menakutkan, di mana mereka ini juga boleh memberi syafaat kepada keluarga dia. Itu kelebihan. Adapun syafaat para malaikat dinyatakan oleh firman Allah Ta'ala, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Surah An-Najm ayat 26. Artinya, dan berapa banyak malaikat di langit, syafaat mereka sedikit pun tidak berguna kecuali sesudah Allah mengizinkan kepada sesiapa yang ia kehendaki dan ia meredainya di kalangan malaikat. Di sana ada malaikat-malaikat yang memberi syafaat, sebagaimana malaikat yang senantiasa beristighfar kepada manusia yang mengerjakan amal yang baik. Kalau manusia itu mengerjakan kejahatan, malaikat beristighfar. Dan mereka yang menghormati malaikat ini, yang beriman dengan malaikat, dan beberapa perkara lagi, mereka ini juga diizinkan oleh Allah kepada malaikat untuk memberi syafaat. Dalam perkara syafaat ini, Rasulullah SAW mendapat keistimewaan yang lebih dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kita, dia beri keistimewaan lebih daripada orang lain dalam memberi syafaat ini. Firman Allah Ta'ala, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Suratul Anbiya ayat 79. Artinya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke maqam yang terpuji. Al-maqamul mahmud, maqaman mahmuda, yang kita doa tiap-tiap lepas azan dan iqamah, supaya Allah Ta'ala beri pada Nabi SAW maqam yang mahmud, maqam yang terpuji, iaitulah beri syafaat pada umat dia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil maqamil mahmud fil ayah, faqala huwa al-maqamu alladhi ashfa'u fihi li ummati, akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi fi ad-dalail. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, pernah ditanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maqam yang terpuji, kedudukan yang terpuji yang dinyatakan di dalam ayat tersebut. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah maqam
kedudukan di mana aku boleh memberi syafaat kepadanya kepada umatku yang pada hari kiamat. Wa ana Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu nabiyyin sa'ala su'alan aw qala li kulli nabiyyin da'watun qad da'aha li ummati wa inni ikhtaba'tu tak ada hamzah buang hamzah balik. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati, buang alif tu. Syafa'atan li ummati, alif tu buang, tak ada alif tu. Itu salah dia. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW pernah bersabda, setiap orang nabi ada satu permintaan istimewa, atau bagi setiap orang nabi ada satu doa istimewa yang telah didoakan oleh masing-masing untuk umatnya. Masing-masing nabi sudah mengambil keistimewaan ini dalam kehidupan dunia, dan aku telah menyimpankannya untuk memberi syafaat kepada umatku. Nabi kata, aku tak minta di atas dunia dengan istimewa ini, aku simpan untuk hari kiamat, untuk syafaat kepada umatku. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي فاجتمع رجال من أصحابه يحرسونه حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم لقد أعطيت الليلة 5 ما أعطيهن أحد قبلي أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة وكان من قبلي إنما يرسل إلى قومه ونصرت على العدو بالرعب ولو كان بيني وبينه مسيرة شهر لملئ منه وأحلت لي الغنائم آكلها وكان من قبلي يعظمون أكلها وكانوا يحرقونها وجعلت لي الأرض مساجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت وكان من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم والخامسة هي ما هي قيل لي سل فإن كل نبي قد سأل فأخرت مسألتي إلى يوم القيامة فهي لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله رواه أحمد بإسناد صحيح. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari dan oleh imam-imam hadis yang lain dengan lafaz yang berbeza, maksudnya sama. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, diletakkan ain min rawa untuk membezakan antara Umar dengan Amr. Wa tu diletak saja je, tak ada apa-apa untuk membezakan bacaan. Kalau tak ada wa Umar, kalau ada wa Amr, tak baca Amru, itu salah. Kena baca Amr. Wa tu untuk membezakan. Radhiyallahu anhuma, dua-duanya sahabat Nabi. Abdullah sahabat, ayah dia Ammar bin As sahabat. Ammar bin As masuk Islam kemudian, Abdullah masuk dulu pada ayah dia. Abdullah bin Ammar salah seorang daripada ulama fuqaha para sahabat radhiyallahu anhum. Salah seorang sahabat yang dianggap ulama kalangan sahabat, di mana beliau berhijrah ke Mesir bersama dengan ayahnya
dan mengajar di Mesir, dan ada mazhabnya sendiri. Mazhab Abdullah bin Amr, mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Zubair, mazhab Abdullah bin Mas'ud, mazhab Mu'adz bin Jabal. Bukan saja mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki. Sahabat-sahabat juga ada mazhab, kerana berbeza dalam masalah furu', masalah cabang. Masalah asas agama sama, tetapi masalah cabang berbeza. Kerana sahabat-sahabat ini duduk di daerah dan wilayah yang masyarakatnya berbeza. Kadang-kadang mereka menghukum berdasarkan kepada hadis Nabi pada masa dia ada di Madinah. Bila dia berhijrah tempat lain, Nabi membuat satu hukum yang lain, berubah, menyebabkan dia tak tahu. Ini berlaku khilaf dalam perkara furu' dan mazhab di kalangan para sahabat. Di mana Syafi'i, Hanafi, Hanbali ini adalah murid-murid yang kemudian. Bukannya tabi'in, tabi'in. Di sana ada ulama-ulama tabi'in, iaitulah murid para sahabat. Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, Urwah bin Zubair bin Mas'ud, Urwah bin Zubair bin Awam, dan lain-lain lagi. Ini ulama-ulama tabi'in yang ramai jumlahnya. Mereka juga ada mazhab. Contohnya mazhab mereka tidak ditulis dalam kitab. Dan zaman itu payah kata. Payah pakai hafalan saja. Ada mazhab empat ni mazhab yang di zaman sudah ada tamadun, sudah ada kitab-kitab. Dengan sebab itulah pandangan-pandangan ulama mazhab yang masyhur ni dibuku dan dikitabkan. Adapun pandangan ulama-ulama mazhab sahabat tabi'in yang terdahulu disebut dalam kitab-kitab syarah hadis dan kitab-kitab tafsir secara riwayat. Artinya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bangun bersembahyang malam, sembahyang tahajud pada tahun berlakunya peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ialah peperangan untuk menghadapi Rom di utara Madinah. Lalu beberapa orang di kalangan sahabatnya berkumpul untuk mengawal keselamatannya. Beberapa orang sahabat mengawal keselamatan Nabi SAW. Lalu beberapa orang di kalangan sahabatnya berkumpul untuk mengawal keselamatannya. Sehinggalah Rasulullah SAW selesai sembahyang dan berpaling kepada mereka lalu bersabda, sesungguhnya telah diberikan kepadaku pada malam ini 5 perkara yang belum pernah diberi kepada seorang Nabi pun sebelumku. Allah Ta'ala beri pada aku 5 perkara. 5 perkara ni tak pernah diberi pada Nabi yang dahulu. Diberi pada aku saja. Adapun aku diutuskan menjadi Rasul kepada manusia seluruhnya. Dan adalah Nabi sebelumku diutuskan kepada kaumnya sahaja. Nabi yang dahulu diutuskan pada umat kaum dia saja. Zaman dia saja, negeri dia saja. Adapun aku diutuskan untuk seluruh manusia sehingga hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala yang maha mengetahui manusia sebelum berlakunya kiamat, dia beri ilmu. Sehingga manusia mereka berbagai-bagai alat yang boleh pergi ke sana kemari ke tempat yang jauh dengan cepat, dengan kapal terbang, boleh bertelefon, ada internet, ada macam-macam, berita boleh sapa dengan cepat. Maka cukup bagi akhir zaman ini seorang Rasul sahaja, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beri mukjizat Al-Quran, mukjizat ilmu. Aku diberi pertolongan menghadapi musuh dengan mereka merasa takut, walaupun jarak di antaraku dan mereka perjalanan sebulan. Nescaya mereka dipenuhi perasaan takut juga. Yang kedua, Allah Ta'ala beri kehebatan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga apabila musuh-musuh Islam, orang kafir yang jauh jarak perjalanan sebulan di masa itu, dengar berita sudah rasa gerun dan takut, sudah rasa kehebatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dihalalkan kepadaku memakan harta ghanimah. Adapun umat sebelumku menjadi dosa besar kalau mereka memakannya lalu mereka membakarnya.
Yang ketiga, Allah Ta'ala halalkan kepada aku dan umat aku ghanimah. Ghanimah ialah harta rampasan perang, harta yang dialih, harta yang boleh alih rampasan perang, bukan harta yang tak boleh alih. Tanah, rumah, kebun yang tak boleh alih tak termasuk. Ghanimah ni harta yang boleh alih. Umat Nabi zaman dahulu diharamkan memakan harta rampasan perang. Lalu mereka diperintah mengumpulkan harta rampasan itu. Allah Ta'ala menurunkan api dari langit membakarnya, ataupun mereka bakar sendiri harta rampasan itu. Adapun umat Muhammad SAW dihalalkan nah Al-Quran, iaitulah dibagi 5. 4/5 untuk bada tentera yang terlibat di dalam peperangan. Masa itu tak ada gaji lagi, maka imbuhan daripada harta ghanimah. Kemudian 1/5 kepada Allah Rasul, yang ini dibahagi kepada orang-orang fakir, miskin, anak yatim dan keluarga Nabi SAW. Mengapa keluarga Nabi? Kerana keluarga Nabi diharamkan zakat. Ahlul bait, anak-anak Nabi tak boleh terima zakat. Maka Allah menghalalkan kepada mereka ghanimah. Ini istimewa pada Muhammad SAW. Dijadikan kepadaku tanah sebagai tempat sembahyang dan alat bersuci. Allah Ta'ala jadikan kepada aku tanah, tanah tempat sembahyang dan alat bersuci, di mana sahaja apabila tiba waktu bersembahyang, walaupun dalam keadaan terdesak, aku boleh bersembahyang di atas tanah dan bersuci dengan tanah. Dan adalah umat sebelumku menjadi kesalahan besar kalau melakukan itu, maka mestilah bersembahyang di gereja-gereja dan rumah-rumah ibadat. Allah Ta'ala halalkan pada aku semayang di mana saja, di atas tanah bumi. Dan bumi boleh jadi alat untuk bersuci, alat untuk bersuci. Di mana kalau tak ada air, nak ambil wudu, nak mandi wajib, boleh bertayamum, boleh bertayamum. Tanah di sini khilaf pada ulama. Ada ulama mengatakan mazhab Syafi'i, tanah tu ialah tanah lumpur. Ada ulama menyatakan tanah tu tak ke asal benda atas tanah, sama ada batu ke kayu ke apa ke atas tanah, boleh digunakan untuk tayamum. Ini khilaf ulama. Syafi'i saja yang duduk kerah kena tanah seluk tak boleh, hak lain pasti tak boleh. Mazhab lain boleh. Kerana disebut al-ard, fatayammamu sa'idan tayyiba, boleh bertayamum dengan tanah yang baik, yang suci. Tanah ni mazhab Syafi'i kena tanah lumpur, mazhab lain boleh. Ini sebab itu bila kita tengok pergi ke Mekah, ada orang-orang bangsa lain pakai tayamum di dinding saja, jangan kata apa, itu mazhab dia. Bahkan kita sekalipun kalau kita dipenjarakan, dikurung, kurung dalam jil, tak ada seluk, nak cari mana seluk dalam jil, orang kurung kita, nak semayang macam mana? Bahan di dinding yang tayamum. Ini dia. Kerana ada ulama yang mengharuhkan begitu. Jangan kerah dalam masalah mazhab ini. Ini masalah khilaf. Bahkan tanah boleh dibuat bersuci, bukan sahaja bersuci untuk najis mughallazah, anjing dan babi, kena ada tanah. Bahkan mazhab-mazhab lain mengatakan bahawa najis-najis itu kalau gesek dengan tanah je jadi suci. Ada ulama yang mengatakan begitu. Itu masalah. Jadi tanah ni dibenarkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh semayang atas tanah di mana saja. Semayang atas tanah. Semayanglah, jangan ada sejadah kalau nak semayang. Ada juga nak semayang. Tanah tu suci pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti anjing jijak, babi lalu, tahu mana? Duduk pakai agak setan tu. Jangan pakai ilmu setan, kena pakai ilmu hadis Nabi. Jangan. Setengah orang tu dah boleh mayang atas tanah, anjing lalu, anjing apa. Ini semua ilmu setan. Jangan pakai ilmu setan ni. Waswah tu daripada setan. Tak boleh pakai. Kena pakai apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bila hujan turun dengan sendiri bersih, ataupun tanah tu membersihkan bila sudah lama, kecuali nampak tahi babi stokor ada situ, itu lain cerita. Kalau tak ada apa, suci, dibenarkan di sisi syarak. Ni dengar hadis yang kita baca ni. Hadis ni hadis sahih, bukan hadis tu dah dalam kitab tak pakai. Kalau belakang dengan hadis, kena pakai hadis, tak boleh pakai kitab. Ada juga ulama-ulama dia pakai tulis kitab. Dia tulis kitab pakai hakak dia je. Ada hadis cokoh pun pergi tepuh juga hadis. Ini salah. Ulama pun salah dalam masalah ni. Kena faham.
Dan yang kelima, umat-umat yang lain kena sembahyang di gereja, sembahyang di kuil, sembahyang di rumah ibadat. Kita boleh sembahyang di mana sahaja di atas muka bumi. Dan yang kelima, iaitulah apa yang dikatakan kepadaku, mintalah kerana sesungguhnya semua Nabi telah meminta. Allah Ta'ala beri peluang pada aku, doa wahai Muhammad, doa apa saja yang nak minta, doa. Ini yang kelima. Nabi kata, maka aku telah menangguhkan permintaanku yang istimewa itu hingga hari kiamat untuk kamu dan untuk sesiapa yang menyaksikan, bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, supaya aku dapat peluang beri syafaat pada hari kiamat kepada setiap sahaja yang mengucap la ilaha illallah. Barang siapa mengucap la ilaha illallah, insya-Allah dia akan selamat. Walaupun dia buat maksiat, walaupun dia berdosa, dia buat benda-benda kerana jahil dia, kerana tak tahu dia, kerana jahil dia tak tahu, tapi dia tetap la ilaha illallah. Orang ni insya-Allah akan dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu, ini Abdullah bin Umar. Wa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala khuyyirtu baina asy-syafa'ati aw yadkhulu nisfu ummatil jannah fakhtartu asy-syafa'ata li'annaha 'ammu wa akfar imma innaha laysat lil mu'minin al mutaqaddimin walakin lil mudhnibin al khata'in al mutalawwithin. Itu salah aja tu, kena ada alif lam mim ta lam waw sa yan al mutalawwithin. Itu salah aja, kena betul aja. Rawah Ahmad wa Tabarani bi isnadin jayyid. Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini Abdullah lain, ini Abdullah bin Umar, tidak Abdullah bin Amr. Abdullah bin Umar ni termasuk di kalangan ulama sahabat juga. Dia duduk di Mekah. Duduk di Mekah. Abdullah bin Amr duduk di Mesir. Abdullah bin Umar duduk di Mekah, menjadi rojokan ulama-ulama tabi'in yang duduk di Mekah. Abdullah bin Umar duduk di Mekah, dia juga termasuk dalam ulama sahabat. Anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, diberi pilih kepadaku di antara memberi syafaat atau separuh daripada umatku dimasukkan ke dalam syurga. Allah Ta'ala beri pilih padaku, wahai Muhammad, mu pilih sama ada mu nak saruh untuk beri syafaat pada hari kiamat, ataupun aku jamin separuh umatmu masuk syurga, separuh umatmu masuk syurga. Maka aku memilih syafaat, kata Nabi, kerana lebih umum dan melengkapi. Syafaat ni lebih umum lagi, lebih besar, bukan separuh umat aku. Boleh jadi habis, ataupun aku boleh syafaat pada umat aku. Ingatlah sesungguhnya syafaat itu bukannya untuk orang-orang mukmin yang ulung, tetapi untuk orang-orang yang berdosa, yang bersalah, yang bergeloman dengan dosa. Syafaat ini diberi kepada mereka yang dosa banyak, dosa besar, masuk neraka. Bukan pada orang yang soleh, yang baik, yang sudah dijamin masuk syurga. Hak ni tak tahu syafaat lagi, kecuali syafaat untuk hisab. Itu untuk semua manusia. Syafaat daripada neraka diberi kepada umat-umat dia yang berdosa, dosa kecil, dosa besar. Di sinilah kita disuruh kasih pada Nabi SAW, banyak berselawat pada Nabi SAW. Disuruh jangan hina Nabi, jangan lawan Nabi. Kena ikut Nabi apa saja perintah Nabi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala likulli nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'wata wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, bagi tiap-tiap nabi, tiap-tiap orang nabi dikurniakan satu doa yang sangat mustajab.
Macam hadis dulu. Tiap-tiap orang Nabi Tuhan beri, dia berdoa, doa tu mustajab. Maka tiap-tiap orang Nabi telah bersegera dengan doa itu. Nabi zaman dulu doa selalu. Suruh Tuhan turun bala ke umat dia. Suruh Tuhan turun hukum umat dia. Bila lama sangat degil berdoa lalu, Nabi pun gerak minta doa. Ini Nabi Nuh berdoa berlaku taufan. Nabi Musa berdoa berlaku Fir'aun dan bala tenggelamkan. Nabi Yunus berdoa Allah Ta'ala bawa awan nak turunkan badai, dia pun tinggal. Lepas tu awan lari. Bila awan lari, dia pun berasa tak sedap. Kata apa Tuhan tak terima doa aku, amari nak marah pula. Tuhan ajar je dia telah diikan. Dia telah diikan dan dia bertasbih, Tuhan selamatkan dia. Masing-masing Nabi dengan doa. Adapun Nabi kita Muhammad SAW kata, aku simpan doa aku dan aku telah menyimpan doa itu untuk memberi syafaat pada umat aku pada hari kiamat. Aku simpan untuk doa pada hari kiamat. Maka ia akan dicapai insya-Allah oleh sesiapa yang mati di kalangan umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Aku nak simpan untuk beri syafaat pada umat aku yang tidak syirik. Syirik menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik ini ialah syirik sama ada dalam ibadat, dalam hukum syariat, dalam kehidupan kita. Syirik dalam ibadat ni ialah menyembah Tuhan yang lain ber Allah. Menyembah berhala, menyembah syaitan, menyembah pohon kayu, menyembah manusia, buat menjatuhan. Itu syirik ibadat. Syirik dalam kehidupan seolah-olah tak hidup kalau orang tak beri bantuan. Lupa pada rezeki Allah Ta'ala. Tu syirik juga tu. Tu syirik. Tak boleh hidup kalau orang tak tolong, kalau orang tak tinggi. Lupa pada Allah Ta'ala. Ini jaga. Ataupun syirik hukum syariat. Sudah ada hukum qisas, hukum hudud, macam-macam hukum dalam Quran. Tak percaya pada hukum Allah, pakai hukum lain. Ini syirik juga. Syirik pada sifat Allah Ta'ala, pada hukum syariat Allah Ta'ala. Orang yang tak ada syirik dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Nabi simpan. Nabi simpan untuk syafaat pada umat dia. Bahkan pernah ketika Nabi balik dari Taif, turun malaikat beri tawaran kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, izinkan aku akak bukit rembah atas penduduk Mekah ni. Bagaimana Muhammad? Biar aku akak bukit. Malaikat boleh akak bukit, bumi pun boleh. Akak bukit likuk macam kaulu. Akak bukit rembah atas penduduk Mekah. Nabi kata jangan. Jangan. Walaupun mereka yang ada pada hari ini tak beriman, tak masuk Islam, boleh jadi zuriat dia, anak cucu dia akan masuk Islam. Kalau bunuh, habis zuriat dia. Walau hari ini tak masuk Islam, zuriat dia masuk Islam. Nabi sangat sabar. Dan Nabi simpan doa istimewa untuk syafaat umat dia pada hari kiamat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'ati ahlal kabairi min ummati rawahu Abu Dawud wal Bazzar wa Tabarani wa Ibn Hibban fi sahihihi wal Baihaqi. Artinya dari Anas radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatku ialah kepada orang-orang yang mengerjakan dosa besar di kalangan umatku. Menunjukkan bahawa di antara kelebihan yang diberi kepada Nabi kita Muhammad SAW ialah boleh memberi syafaat kepada umatnya yang mengerjakan dosa-dosa yang besar.
selagi ada iman dalam diri dia. Maka Nabi tolong dia pada hari kiamat, melepaskan daripada api neraka. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, man ahadun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah? Faqala sallallahu alaihi wasallam, laqad zanantu ya Aba Hurairah alla yas'aluni an hadzal hadith ahadun minka lama ra'aita min hirsika ala al-hadith as'adu an-nasi bi syafa'ati yawm al-qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadis yang sahih. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, katanya, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu pada hari kiamat nanti? Abu Hurairah tanya Nabi SAW, siapa kalangan umat Nabi yang paling bahagia dapat syafaat Nabi pada hari kiamat? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya memang aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah, tidak akan bertanya kepadaku tentang hadis ini oleh sesiapa dahulu daripadamu, kerana aku melihat engkau terlalu gemar untuk mengambil ilmu dariku. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat ialah sesiapa yang mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas dari dirinya. Oleh kerana Abu Hurairah radhiyallahu an termasuk di kalangan ahli suffah, iaitulah orang-orang fakir yang menumpang di serambi Nabi SAW di masjid. Maka dia banyak meriwayatkan hadis. Tambahan pula ingatan dia kuat. Hadis ini Abu Hurairah menceritakan pada satu hari dia bertanya Nabi SAW, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling bahagia mendapat syafaat pada hari kiamat? Lalu Nabi mengatakan, aku ingat tak ada orang tanya. Aku tengok mu sangat minat kepada ilmu, maka aku beritahu bahawa orang yang paling bahagia dapat syafaat aku pada hari kiamat ialah barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dengan hati yang ikhlas. Menunjukkan bahawa di sana ada orang-orang yang mengerjakan dosa besar. Dia tidak membatalkan syahadah, dia tidak menghalalkan yang haram. Dia tidak kata dosa itu halal, tidak. Tetapi dia tak boleh nak tahan hawa nafsu dia. Iman dia ada menyebabkan dia mengerjakan maksiat. Dengan iman yang ikhlas itu, Nabi boleh memberi syafaat pada hari kiamat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ana sayyidu waladi Adam yawm al-qiyamah wa awwalu man يشق عنه القبر وأول مشفع أخرجه مسلم وأبو هريرة. Artinya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah bersabda, akulah yang menjadi penghulu anak cucu Adam pada hari kiamat. Akulah orang yang pertama terbelahnya kubur. Akulah orang yang pertama memberi syafaat. Dan akulah orang yang pertama diizinkan untuk memberi syafaat. Hadis ini menunjukkan juga kelebihan Nabi Muhammad SAW mengatasi nabi-nabi yang lain. Di antaranya ialah peluang memberi syafaat yang luas, yang lebih besar daripada Nabi dan Rasul-Rasul yang lain alaihimussalatu wassalam. Adapun syafaat yang berlaku pada hari kiamat itu 5 jenis. Yang pertama, syafaat untuk meminta semua manusia dibicarakan dan diberi keputusan faslul qada,
untuk menyelesaikan keadaan huru-hara yang berlaku di padang mahsyar, sama ada kepada orang yang beriman atau orang yang kafir. Syafaat ini khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah yang dikenali dengan Asy-Syafa'atul Uzma atau Al-Maqamul Mahmud. Yang pertama, syafaat kepada seluruh manusia, sama ada orang Islam dan orang yang bukan Islam. Oleh kerana terlalu lama menunggu di padang mahsyar, tak tahu keputusan, mereka bertemu dengan nabi-nabi yang besar, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi-nabi itu tak berani nak minta syafaat daripada Allah, malaikat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat yang paling besar khusus kepada Nabi SAW, yang dikenali dengan Asy-Syafa'atul Uzma, syafaat yang terbesar, ataupun Al-Maqamul Mahmud, kedudukan yang terpuji pada hari kiamat, diberi kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang masuk dalam doa yang kita sebut selepas menjawab azan. Yang kedua, syafaat memasukkan sebahagian daripada manusia ke dalam syurga dengan tiada hisab. Ini juga khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi boleh memberi syafaat kepada beberapa manusia pada hari kiamat sehingga dimasukkan ke dalam syurga dengan tidak ada hisab. Masuk syurga dengan tak ada hisab, terus mudah masuk syurga. Ini juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syafaat untuk menambahkan darjat. Syafaat ini tidak khusus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja, yakni diizinkan juga kepada yang lain daripadanya. Yang ketiga, mengangkatkan darjat seseorang dalam syurga. Syafaat ini diberi pada semua nabi-nabi yang lain, bukan Nabi kita Muhammad SAW saja. Yang keempat, syafaat menyelamatkan orang-orang yang berlaku dosa besar, yang berhak masuk neraka tetapi belum dimasukkan ke dalam neraka. Yang keempat, syafaat orang yang ditimbang amalannya, dihisap, didapati banyak amalan yang jahat, banyak dosa, mengikut hukumannya kena masuk neraka, maka Nabi yang memberi syafaat diselamatkan daripada neraka. Ini yang keempat. Yang kelima, syafaat mengeluarkan dari neraka orang-orang yang melakukan dosa besar yang telah pun masuk neraka. Yang kelima ialah orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka dan sebab dosa yang banyak, iman dia masih ada, mereka ini juga diberi syafaat oleh Nabi untuk mengeluarkan mereka daripada neraka. Tetapi itu salah ayat. Tiap jenis syafaat yang pertama tiada itu potong, tak ada. Tetapi yang keempat dan yang kelima dinafikan oleh Mu'tazilah dan Khawarij, kerana golongan Khawarij mengkafirkan orang yang mengerjakan dosa besar, dan Mu'tazilah pula menyatakan mereka tidak mukmin dan tidak kafir dan kekal di dalam neraka. Yang kelima itu ialah orang yang buat dosa besar dengan orang yang sudah masuk neraka, dinafikan oleh mazhab Khawarij dan mazhab Mu'tazilah. Siapa dia Khawarij? Khawarij ialah mereka yang meninggalkan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah dalam peperangan Siffin. Bila Nabi berperang, bila Sayyidina Ali berperang dengan Muawiyah, sebahagian orang Islam ikut Sayyidina Ali, sebahagiannya ikut Muawiyah. Muawiyah kerana fitnah dibunuh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berlaku peperangan, bila tentera Muawiyah hampir nak kalah, lalu dia lakukan satu penipuan, ajak damai. Dan Sayyidina Ali menerima perdamaian itu, oleh kerana didesak oleh orang-orang dia. Sayyidina Ali bila mereka angkat Quran di ujung lembing dan melaungkan slogan la hukma illallah, ajak damai, Sayyidina Ali kata kalimatu haqqin urida biha batil, kalimah dia benar tetapi tujuannya batil, kata Sayyidina Ali. Tapi mereka desak supaya Sayyidina Ali menerima perdamaian. Lalu Sayyidina Ali terima, tak apalah munak sangat berdamai. Sayyidina Ali atau Abu Musa al-Ash'ari, Muawiyah atau Amr bin As, lalu ditipu dalam perjanjian itu. Ditipu,
dan puak-puak Khawarij meninggalkan Sayyidina Ali. Mereka meninggal Sayyidina Ali dikenali dengan Khawarij. Yang lawan Sayyidina Ali dikenali dengan Bughah. Muawiyah dan pengikutnya adalah Bughah, kerana menentang khalifah yang sah dari segi hukum syarak. Adapun Khawarij dikenali dengan Khawarij oleh kerana mereka memencikan diri daripada masyarakat Islam, mengaji sendiri, belajar sendiri, menyebabkan mereka mengadakan hukum-hukum sendiri, hukum sendiri dalam mazhab mereka. Sayyidina Ali berdebat dengan mereka, berhujah dengan mereka. Sebahagian daripada mereka balik semua dah. Sebahagiannya degil dengan pandangan mereka. Di antara pandangan mereka ialah orang yang mengerjakan dosa yang besar, hukumnya kafir. Orang buat dosa besar, hukumnya kafir. Mengapa kafir? Kerana ada hadis, kata dia. La yazni zani wa huwa mu'min. Tidak berzina oleh yang berzina dalam keadaan dia beriman. Itu hadisnya. Tidak mencuri dia yang mencuri dalam keadaan dia beriman. Itu hadisnya. Maka kata dia, hadis ini menunjukkan bahawa barang siapa yang mengerjakan dosa besar jadi kafir. Pandangan ditolak oleh para ulama. Kerana sabit dalam hadis, Nabi menyembahyankan jenazah mereka yang dihukumkan dengan hukum hudud berzina. Kalau dia ni kafir, Nabi tak semayang lah. Nabi semayang jenazah dia. Dan di sana ada hadis mengatakan bahawa mereka yang dipotong tangan kerana mencuri terus dalam keadaan Islam bersama dengan Nabi SAW. Menunjukkan mereka juga adalah Islam. Islam bukannya kafir. Jadi pandangan Khawarij ditolak. Dengan makna iman yang sempurna, bukan makna tak ada iman. Mengerjakan dosa besar. Orang buat dosa besar ni dia anggap sebagai orang Islam. Oleh kerana Khawarij mengatakan bahawa orang yang buat dosa besar ni adalah kafir, kekal dalam neraka. Pandangan ini tak betul, salah. Ini pandangan Khawarij, ditolak oleh para ulama kerana bercanggah dengan hadis-hadis Nabi SAW. Orang yang mengerjakan dosa besar, selagi dia tidak menghalalkan yang haram, maka dia tetap Islam. Dia mengerjakan dosa besar, dia tak semayang, dia tetap mengatakan semayang itu wajib. Semayang itu wajib. Wajib semayang itu. Cuma dia malah semayang. Dia dianggap sebagai orang Islam. Kecuali kalau dia kata semayang dah wajib. Barulah jadi kafir. Dia menafikan mana-mana yang wajib, mana-mana yang ditetapkan oleh Allah. Termasuk perkara yang sunat. Kalau dihina, dimain-mainkan, tidak boleh. Tapi kalau orang tu dia jahil dan seumpamanya, tak jadi kafir. Jadi mereka yang mengerjakan dosa besar adalah beriman. Di sana ada hadis-hadis yang kita baca dulu, bagaimana mereka yang dibawa suratan amalnya yang sayu mata memandang, penuh dengan amal-amal yang jahat. Kemudian Allah Ta'ala tolong dia dengan sebab kalimah la ilaha illallah, menandakan mereka adalah beriman, cuma mengerjakan dosa besar. Pendapat Khawarij ditolak. Yang kedua, golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah pengikut Wasil bin Atha Al-Ghazali, murid pada Hasan Basri. Hasan Basri, dia anak murid Hasan Basri. Hasan Basri ini ialah daripada kalangan ulama tabi'in, murid para sahabat. Di antara gurunya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan sahabat-sahabat yang lain. Apabila golongan Khawarij mengatakan bahawa orang yang buat kerja dosa besar jadi kafir, Wasil bin Atha kata dia tidak kafir dan tidak Islam, kata dia. Fi manzilatin bainal manzilatain, di antara dua, kafir tidak, Islam tidak, mukhalladuna finnar, kekal dalam neraka. Ini pendapat Wasil bin Atha Al-Ghazali, dikenali dengan golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah ialah golongan yang menggunakan akal, tidak menggunakan nas, menggunakan akal. Di mana pandangan menggunakan akal ini mempengaruhi masyarakat Islam apabila diterjemahkan buku-buku falsafah Greek, Yunani, diterjemah dalam bahasa Arab, falsafah Parsi, India dan lain-lain, dipengaruhi oleh akal. Mereka menggunakan akal. Lalu di antara pandangan mereka, Quran adalah kalam Allah yang makhluk, bukan kalam Allah yang qadim. Dan banyak lagi pandangan dia. Di antaranya ialah, kata dia, orang yang mengerjakan dosa besar, tidak beriman dan tidak kafir, mukhalladuna finnar, kekal dalam neraka. Ini dia menunjukkan pandangan dia di hadapan Hasan Basri. Lalu Hasan Basri kata, i'tazalta minna, awak telah mengasingkan diri daripada kami, kata Hasan Basri guru dia. Daripada perkataan ni, i'tazalta minna, mereka dinamakan golongan Mu'tazilah.
golongan yang menggunakan akal, di mana pandangan ini salah, tak betul. Kerana di sana banyak hadis-hadis yang kita baca dan banyak yang kita akan baca bahawa mereka yang mengajukan dosa besar dimasuk dapat syafaat Nabi pada hari kiamat. Ada di antara mereka yang diselamatkan daripada neraka dengan sebab syafaat, dan ada di antara mereka yang sudah masuk neraka dikeluarkan dengan syafaat juga. Ada hadis-hadis yang banyak. Jadi pandangan golongan Khawarij dan Mu'tazilah hendaklah ditolak. Wallahu a'lam.